Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali korang bersama channel Siki Yusof menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. So kali ni Siki ada satu kesempatan sikit menceritakan tentang steering rack. Tapi video ni mungkin insya-Allah akan lebih detail. Tapi sebelum tu, kalau andai kata korang ada kesempatan untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. So sikit buka sebab kita pun tengah syuting ni kan. Okey. Cerita tentang steering rack. Sebab apa kalau korang perasan, untuk kereta-kereta moden sekarang, ataupun duduk macam ni je dah. Oh, steady sikit kan. Okey, cantik. Untuk kereta-kereta moden sekarang, kenapa kerap sangat ada masalah bunyi datangnya daripada steering rack? So video ni sikit akan membahas kat korang punca-punca kerosakan steering rack. Tapi sebelum tu korang kena faham dulu apa fungsi steering rack. Okey, berapa jenis steering rack yang ada dekat kereta-kereta moden sekarang. Okey. Untuk kereta-kereta moden sekarang, contohnya untuk kereta Vios. Untuk Vios yang sikit tunjuk ni, NCP 150. Okey. Dia datang kat sikit, dia dah adalah part-part yang dia kata dah tukar sebenarnya, termasuklah oscillator mounting. Okey, dia sebenarnya ada masalah bunyi sewaktu jalan tak rata. Jalan macam kalau bawa 80 ke 100 ke 300 ke tak ada bunyi apa-apa, tapi apabila jalan geraba, masuk kat taman ke, dia akan bunyi gerak-gerak 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 macam satu benda bunyi. Bunyi tu bukan bunyi bush. Dia bunyi besi bertemu alloy. Menjiwai sesuatu bunyi. Dan contoh video ni sikit akan tunjuk lebih detail. Okey, di mana sekarang ni korang faham sistem kereta moden sekarang ni, kebanyakan kereta moden memang 100% dia akan keluar electronic power steering, EPS. Kalau korang pasang, korang masuk je kunci, korang on, dia akan keluar EPS ataupun lambang steering bentuk tanda seru tu. Itu menandakan kereta tu dah tak pakai minyak, dah tak pakai hidrolik, dah tak menggunakan tenaga enjin untuk menggerakkan steering rack lagi. Kan? Sebab apa dia buat model elektronik? Sebenarnya dia buat elektronik ni dia untuk membuat supaya enjin tu lebih efisien, enjin tu lebih ringan. Kalau ada pump, contohnya pakai minyak, apabila pakai minyak, enjin tu akan rasa berat. Dia akan gunakan tenaga enjin untuk menggerakkan steering rack ni. Dan banyak lagi komponen-komponen lain, part-part lain. Untuk kereta moden tak payah dah. Dia pakai guna tenaga elektrik daripada alternator dan bateri lah untuk menggerakkan motor dia. Tapi dia ada ECU dia, dia ada computer board dia juga, wiring dia, dia ada steering angle, dia ada ubat nyamuk dan sebagainya untuk function dia. VSC dan sebagainya, banyak lagi lah isu apa ni berkaitan dengan electronic power steering. Dia buat satu steering rack ni bukan orang kata Siki menceritakan kelemahan dia, tapi Siki buat video ni untuk mencegah daripada steering rack ni rosak. Kalau korang perasan, korang naik Estima ke, model-model yang orang kata Alphard ke, Velfire ke, yang menggunakan elektronik power steering rack model macam ni, mesti steering rack ni mudah berbunyi. Okey, faktor-faktor nanti Siki akan tunjuk kat korang kalau korang nak tengok lagi video Siki lah. Tapi kalau korang dah tak tengok, malas lah Siki nak buat. Macam tu cerita dia. Okey, korang dah faham dah. Untuk kereta-kereta yang latest dah pakai electronic power steering, dia kebaikan dia yang Siki cakap tadi, petrojimat berbanding yang pakai hidrolik. Betul, itu kebaikan dia. Kebaikan kedua, dia lagi orang kata efisien lah. Dia memang orang kata benda simple, steering rack dia simple, tapi harga dia, steering rack dia macam kancil dia. Macam mana yang jadi lembut kalau dia setakat tak ada minyak dalam ni? Sebab minyak kita tahu dia ada minyak dalam, dia ada pressure, dia ada tekanan daripada pump. Tapi kalau macam ni, mana motor dia mana? Okey, untuk kereta-kereta moden, motor dia orang letak kat bawah steering. Bawah ada satu motor. Beban daripada korang pusing tu, dia akan menyerap daripada motor tu. Motor tu yang rasa lembut dekat steering rack ni. Tapi sebenarnya steering rack ni bekerja dalam keadaan kuat. Dia macam dipaksa. Dipaksa. Sebab apa dipaksa? Sebab dia kecil. Itu je. Okey. Bentuk dia kecil sangat.
Sebab tu kereta-kereta besar mudah sangat stand rack dia bunyi. Okey. Macam Vios ni dia ada masalah daripada stand rack. Jom kita tunjukkan kat sini dah. Boleh tunjuk dulu. Okey. Apabila jalan tak rata, dia akan mengeluarkan bunyi yang Siki cakap tadi, betul? Okey, so Siki dah orderkan stand rack dia. Berapa harga ke apa itu urusan korang, bukan urusan Siki lah. Dan kat video Siki cuma Siki hanya menceritakan sahaja. Clear suara takut dia betul-betul sebab nanti. Okey, so Siki akan buka cover ni. Buka cover ni memang Siki dah buka dah. Okey. Okey, korang kena kenal ujung ni orang panggil macam Siki pomen panggil ataupun pomen lain spare part dia akan panggil tail end. Penghujung. Macam tu lah bunyi dia. Tengah-tengah ni rear end. Tengah-tengah ni rear end. Sama kiri kanan wajib ada, dia tak ada sebelah aje. Okey, kat sinilah batang stand rack tu. Okey, batang stand rack ni dalam ni dia ada satu shaft. Dia ada gigi 1 2 3 4 sampai ke tengah lah. Ada shaft dia. So kat sini rumah untuk shaft ni. Shaft lebih kurang macam tu bunyi dia. Okey, kalau korang tengok, korang perhatikan betul-betul shaft ni. Siki dah grip pakai ragum dan sekarang ni Siki nak goyang. Korang nak tengok. Tumpukan betul-betul dekat batang shaft ni supaya korang semua boleh tengok video ni. Okey, Siki akan keluarkan habis supaya kita dapat tengok berapa banyak dia punya gegaran dia. Nampak? Nampak ni? Cuba sudut dari sini pula. Daripada batang shaft ni macam ni. Nampak? Dia bunyi macam tu. Sebab kalau kita perasan, kalau kereta yang ada masalah stand rack longgar ni, korang dapat rasa bila jalan tak rata, korang dapat rasa steering tu rasa macam vibrate. Bukan je vibrate macam enjin mounting rosak. Enjin mounting rosak dia vibrate juga, tapi bila jalan tak rata, jalan geraba, korang dapat rasa steering yang korang pegang tu dia macam ada macam rentak. Muzik dia sama. Sama lah. Sebenarnya dia menyerap bunyi tu daripada gegaran shaft yang longgar ni. Tu dia kata shaft ni, shaft yang naik ke atas ke steering ni, kita dapat rasa benda ni pun dia akan terima gegaran daripada batang shaft ni. Waduh, detail kan. Okey. Inilah kelemahan yang kereta yang menggunakan electronic power steering. Sebab apa yang kita tengok, bentuk yang diorang buat. Okey, bentuk yang sikit tunjukkan yang baru lah. Oh, sedap sikit korang tengok. Okey, ni yang baru. Bentuk yang dibuat ni sangatlah comel. Okey, comel, kecil. Maksud sikit cakap dia kecil sangat. So, ruang untuk pegang rumah shaft, batang shaft yang korang tengok tadi, dia dalam keadaan orang kata tak sedap pula tunjuk, tapi ni hakikat korang nak belajar, dia akan dapat vibrate yang orang kata dia mudah longgar. Sebab kita tahu material besi sekarang, kelas iron sekarang memang tak tahan. Stand rack ni mungkin boleh pakai dekat negara-negara petikan negara sendiri, gila. Tak ada ceritanya kalau negara tu jalan dia memang cantik. Memang tak ada lah cakap negara semua jalan cantik, tapi stand rack ni dia terima dekat permukaan jalan yang cantik. Jalan geraba dia tak nak, jalan bumping dia tak nak, jalan berlakok, jalan tanah lagi dia tak nak, jalan berbatu dia tak nak. So memang kena hati-hati lah untuk kereta-kereta yang menggunakan electronic power steering. Memang kita nampak kalau berbandingkan yang minyaknya batang untuk pakai hidrolik memang besar, berbeza. Dalam 2 inci lebih besar daripada komponen macam ni lah. Untuk electronic power steering memang kecil sebab dia tak ada function pun dalam ni. Dia hanya batang sub, gigi-gigi untuk kawalan dia ni, motor dekat atas untuk ringan, cukup. Dah, bawa keluar kereta. Itu sahaja. Okey, so sekarang ni, macam mana cara kita nak cegah daripada stand rack yang Siki tunjuk ni boleh rosak cepat? Tak adalah cakap memang tak rosak langsung, tipulah. Sebab kereta sentiasa bergerak. Okey, Siki akan tunjuk part. Realiti dekat mata korang. So, korang boleh tengok kat sini lah. Tunjuk kat sini. Okey, kalau kita tengok, ini adalah permukaan sebelah kanan. Oh, yang ni, yang best ni dekat channel Siki Yusof ni, dia dapat tengok dengan mata kasar. Okey, contohnya macam Sober ni, memang owner dah tukar, dia masuk original juga. Toyota. Tapi, walau Toyota macam mana pun, bawah dia mesti tulis KYB, Kayaba. Sebab under Kayaba. So, dia orang tak payahlah cerita Sober. Cuma dapatkan cok sahaja. Cukup memadai
Tapi kita yakin lah benda yang ditukar ni dah tak ada isu lah kiranya. Macam tu cerita dia. Okey, osabo dah tukar, osabo mounting dah tukar, osabo cover ditukar sekali kot. So ada bekas tengok macam dia orang letak grease bahagian atas lah. Mungkin lah. Sebab kalau kita tengok bunyi kereta ni, dia sebenarnya kita dapat dengar bukan nak cakap hebat tau. Kita nak menceritakan yang kita dapat dengar dengan teliti, telinga bukan mata. Mata tak boleh tengok. Dia boleh dengar je. Sebab bunyi tu daripada dengar, kita dapat rasa steering, rasa vibrate. Lepas tu, sudut bunyi tu bahagian bawah. Steering tu bergegar. Vibrate dekat steering, permukaan dia bawah. Dia bukannya dekat atas. Kalau kat atas, kita dapat dengar bunyi dekat osabo mounting, bunyi tu kat atas. Macam gedek-gedek. Gedek-gedek, bunyi tu kat atas. Depan kanan ke, depan kiri ke, bawah kanan, bawah kiri. Ataupun tengah-tengah. So macam kereta ni memang ketara. Memang sikit tengok memang ada, memang terasa vibrate dekat steering tu. Sebab sikit tengok, sikit bedah sikit tengok memang batang sub tu longgar, memang 100% memang rosak. Okey, faham kat situ? Okey. Macam sikit nak tengok macam lower arm dia, sikit tak nak usik kan. Sebab kalau tengok daripada lower arm dia ni original lagi. Sebab ada bekas marking lagi. Macam stabilizer bush dalam keadaan fit. Cuba tengok stabilizer bush celah body ni. Nampak? Boleh longgar, boleh goyang macam ni, nampak? Dah, tak goyang. Dia cantik, So kita tak usik pun. Macam sikit tak akan usik benda-benda yang tak berkaitan ataupun tak rosak. Melainkan kita buka nampak benda tu longgar, baru kita akan cerita dekat owner. Itulah pentingnya penjelasan. Korang kena cerita kat owner dulu. Jangan buat dulu. Korang cerita kat owner. Okey bang, kita tengok ada masalah longgar lagi. So benda yang longgar tu, okey, babush ni longgar. Tapi takut nanti ada masalah macam jalan tu macam bumping sengit. Dia akan bunyi gedek-gedek. Gedek-gedek. Abang pernah dengar sebelah tu? Dia kata, yelah abang pernah dengar bunyi tu. Abang nak hilang juga. Okey, dah cun. Bagi harga siap, bagi quotation kat owner siap. Macam mana proses dia, kerja dia bagi tahu. Kadang-kadang orang berfikir kenapa lah orang tu cah mahal. Babus je. Wira je. Babus original baru berapa je. Kenapa upah mahal? Sebab kau kena faham. Benda kerja yang Pomen tu buat. Cuba kau buat babus tu. Sikit nak tengok. Kalau korang boleh siap dalam tempoh setengah jam, sikit bayar triple. Tak ada masalah. Korang pertikaikan benda tu murah. Tapi itu bukan isu. So sekarang ni biar korang faham benda yang dia buat. Kalau kita dah tahu lain. Kalau benda kita tak tahu, kita nak pertikaikan benda yang dia buat susah. Tak boleh. Kita memandai tak boleh memandai sangat. Okey, macam sikit tengok. Kereta ni dia menggunakan sate bush. Untuk model Vios, sampailah sekarang memang dia pakai sate bush lagi. Generasi pertama dia pakai sate. Generasi kedua dia, generasi ketiga dia pakai sate. Sampai sekarang pakai sate bush. Dia tak pakai osabo link lagi. Kalau tak dia bersih melekat kat osabo ni. Okey, dia pakai sate bush pun dalam keadaan fit dan cantik. Macam lower arm sikit tengok cantik. Marking original, bojong bawah tak pecah. So sikit tak akan usik. Okey, kita akan utamakan stand rack saja. Okey, faktor-faktor yang boleh menyebabkan radio. Okey. Sekejap Okey, azan jap. Relax. Banyak juga kena buka Tapi tak apalah, kecil. Kalau besar menangis Kalau pakai minyak memang letih pun main buka. Tapi elektronik ni orang kata cas dia tak ada mahal mana lah. Mandi minyak. Sebab minyak ni ada proses minyak lagi. Memang kerja pun banjir minyak bawah. Memang rumit lah. Tapi kalau untuk elektronik posteran ni, Pomen pun cakap alhamdulillah ada orang cipta benda ni. Senang sikit kerja-kerja Pomen. Okay, so sikit akan tengok detail babus, sikit akan tengok sate bush, sikit akan tengok lower arm, sikit akan tengok kan. Kena pastikan osabo yang dia pasang ni, pelapik spring untuk kereta dia ni, osabo mounting. Bila tak ada benda yang kita nampak rosak dan kita cakap kita memang dah confirm yang stand rack tu longgar, cukup memadai untuk kita buat. Faktor yang sikit cakap, kalau andai kata stand rack boleh cepat rosak, cara pembawakan kita, cara kegunaan kita tu nombor satu. Kalau korang lenjan macam lembu, memang cepat rosak. Itu nombor satu. Tak kira korang pakai barang tu original ke, berapa bagus heavy duty pun. Tapi kalau andai kata korang bawa macam lembu hancur, okey, mesti rosak. Okey, faktor yang kedua. Yang pertama tadi, cara penggunaan kita bawa.
Apa ni sikit jalan Malaysia teruk. Habis nak cakap salah ke sikit tak boleh. Bila jalan tu teruk sangat, korang bawa je lah perlahan. Orang belakang horn, cakap kat dia, aku sayang kereta aku, takut stand rosak nanti. Ya, korang cakap macam tu kan. Okey, so korang kena pastikan part yang berkaitan dengan suspension dalam keadaan cantik. Contoh yang pertama, paling ringkas sikit tunjuk balik yang lama ni. Okey, dekat stand rack ni, dia tak nak macam ni. Ni. Dia tak nak benda ni. Okey, dia tak nak benda. Kalau kita tengok yang baru, dia fit. Nampak? Okey, memanglah cakap, oh memanglah pakai nanti lama dia longgar juga. Okey, kalau longgar tu, orang kata terlampau longgar dan ada gap. Ke depan ataupun ke atas ke bawah. Sebab kat sini dia ada bojoi. Nampak bojoi ni? Okey, kalau bulat-bulat gitu kira bojoi tu. Berapa minit agak-agak tu? 15. Steady kan? Ke tak okey ya? Ke berbulu dah. Relax dulu, jangan berlubu. Relax dulu. Okey, so pastikan dia punya bojoi ni dalam keadaan fit. Okey, dia tak boleh bila rear end ni cerita ni, rear end ni, batang rear end ni tail rear end. Okey, rear end ni dia tak boleh longgar. Bila dia longgar, dia akan efek kepada stand rack lagi cepat rosak. Kalau kita tengok, kalau pomen dah buka ke ataupun korang rasa kereta korang ada bunyi dah, seeloknya korang pergilah bengkel yang korang percaya, suruh diorang check ada bunyi. So korang tak berapa nak cari kedai ni, pergi kedai lain. Pun tak percaya lagi kedai tu, lantak korang pergi satu kedai. Tiga kedai cakap benda yang sama, maknanya benda tu betul lah. Itulah cerita dia. Walau jumpa sikit juga. Dah tukar belum? Dah tukar semua dah. Lepas tu macam mana tak settle? Baik. Itulah cerita yang biasa sikit dengar kat sini. Okey. Pastikan rear end dalam keadaan fit. Dia tak nak longgar macam ni. Dia condemn. Okey, bila dia condemn, dia efek pada stand rack. Sama ke rear end ni? Rear end kepala ni. Kepala ni. Kalau ikutkan betul, dia masih boleh pakai. Tak ada cakap kena tukar. Dia tak boleh terlampau longgar ataupun ada gap. Bila gap, dia akan vibrate. Dia akan terus pergi ke batang stand rack ni. Bila vibrate, gegaran kuat daripada permukaan roda tayar lah. Okey, bila gegar terlampau kuat daripada knuckle. Knuckle dia akan pegang kat sini. Bila knuckle dia gegar kuat sangat, dia akan efek. Dia akan efek. Sebab permukaan ni kalau korang tengok, dia tak ada mounting. Mounting tu dia ada dekat sini. Bracket untuk steering rack. Faham dah? Bila vibrate terlampau kuat, so menyebabkan steering rack korang cepat rosak. Itu faktor-faktor yang boleh menyebabkan steering rack cepat rosak. Sebab kita kena utamakan tempat steering rack dulu. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, yang berkaitan dengan suspension selain daripada steering rack ni. Contohnya macam lower arm. Lower arm ni, dia nak dalam keadaan, orang kata lower arm biar rosak betul, baru tukar lah senang cerita kan. Ataupun ada masalah bunyi ke, ataupun nampak crack tu, boleh tukar lah ceritanya. Bila lower arm tu dah macam longgar ataupun ada free flay daripada tayar ni. Bila kita jack, kita dapat rasa longgar sini. Sini pun longgar. Ada masalah ni. Bila lower arm tu macam dia dah longgar banyak, dia akan terima juga. Dia pegang dekat knuckle. So knuckle ni akan terima dekat sini. Batang steering rack juga. Steering rack akan dapat terima gegaran yang kuat. Sebab tu yang first Siki cakap tadi, bawa macam lembu. Mana bam ke jalan tak rata. Itu memang faktor, memang 100% lah. Okey. So selain daripada tu, Osober, kalau kau perasan kalau kereta-kereta low-word memang cepat rosak lah steering rack. Jangan tanya kenapa lah. Malas sikit nak ceritakan, banyak cerita lagi. Sport spring ke ataupun heavy sangat, orang kata memang efek kepada steering rack. Kereta low-word jangan tanya, memang cepat kong. Mesti punya sebab kedudukan dah salah. Semua kedudukan asal dia untuk pergerakan kereta yang ditest. Diorang test bukan sikit test lah, untuk pergerakan yang paling ideal. Maknanya ketepatan untuk diorang buat ketinggian tayar, ketinggian fender ni memang diorang dah ukur siap dah. Itu untuk ketahanan dia. Maknanya orang kata boleh tahan lama lah daripada tempoh. Tapi kalau andai kata korang nak pakai adjustable ke pakai sport spring, tapi kalau kau bawa cantik pun dia tahan juga. Tapi dia lebih cepat. Itu je cerita dia. Okey. Lower arm, Osobo mounting tak boleh. Bar bush, sate bush yang berkaitan dengan boleh menyebabkan longgar. Knuckle ni dia tak nak longgar. Dia nak dalam keadaan fit. Lower arm pegang cantik, kemas. Tak boleh longgar macam ni. Tak boleh longgar macam ni. Osobo kemas, tak ada gerak langsung. Osobo macam dah bocor ke,
Bila bocor lagi efeknya nanti jatuh minyak dia jatuh berterabur minyak pomen pun nak tengok macam sedih nak buat macam contoh dry shaft. Dry shaft cover pecah koyak ke. Tapi tak ada cakap kalau dry shaft rosak boleh menyebabkan stand rack tu rosak. Ada ke tak ada agak-agak? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Kau rasa ada tak ada? Sebab dry shaft ni untuk menggerakkan tayar, betul tak? Mana datang vibrate daripada tayar? Tak ada. Sebenarnya memang ada. Bila batang dry shaft tu longgar. Detail dia cerita kan. Contoh kepala dalam longgar, dia akan dapat sentapan. Bila dapat sentapan, untuk menggerakkan satu biji kereta ni, dia akan bergerak macam ni. Betul? Bila bergerak macam ni, benda ni, dia akan bergerak macam ni juga. Secara teknikalnya, bila korang tengok, dia akan jadi macam ni. Bila jadi kuat sangat, gedek, dia akan menyebabkan batang stand rack dapat gegaran. Bila dapat gegaran, tu menyebabkan stand rack korang rosak juga. Letih cerita ni punya Ingatkan senang-senang buat cerita. Rupanya letih juga. Okey. Kalau macam backpack tolak tepi lah cerita dia. Tapi yang berkaitan dengan vibrate, gegaran, cara pembawakan kita memang boleh efek kepada stand rack cepat rosak. So macam korang corner laju ke, tak ada isu sangat pun. Corner laju tu. Maknanya bukan U-turn lah, corner laju ke, korang straight. Tak ada masalah sangat sebenarnya isu stand rack ni. Cuma dia ketahanan dia itu sahaja. Dia tak boleh terima vibrate terlampau kuat. Dia tak boleh ganas sangat ataupun part-part yang lain rosak. Dia tak boleh tengok. Jenis hidup dia ni, dia jenis macam orang tengok video sikit juga kadang-kadang separuh-separuh sikit tengok. Tak boleh tengok. Orang ni rosak ni, aku pun nak rosak juga lah. Macam tu. Bukan sikit rosak, tak rosak pun. Okey, selain daripada tu, apa lagi yang korang nak tahu tentang stand rack ni? Dia memang istilah cakap dia manja lah. Manja banyak. Okey, macam steering bracket bush. Steering bracket bush kat sini. Ni tengok Ida sekejap. Okey, steering bracket bush ni adalah salah satu punca steering rack boleh longgar. Batang shaft ni boleh longgar, boleh menyebabkan steering rack ni bunyi. Okey, sebab untuk pemegang steering rack ni, dia nak dalam keadaan kemas. Bukannya 100% kemas. Kalau kemas, kenapa buat mounting? Mounting ni kan nak menyerap gegaran. So dia nak kemas, dia tak nak macam bush ni dah longgar ataupun dah pecah. Tu yang efek bila gegar terlampau kuat, batang shaft ni longgar juga. Nak tak nak korang kena terima apa yang Sigi cakap ni. Kalau korang nak jaga kereta korang untuk jangka tempoh yang panjang, kita boleh mengelakkan dengan cara kita boleh cek, benda ni longgar lah. Nanti takut stand rack aku rosak. Bukan apa sebab isu stand rack yang elektronik EPS ni, walaupun dia simple macam ni tapi harga dia. Korang tanya Myvi cukup lah, 1000 lebih dah original. Kalau Vios ni, kan? Kalau Estima, kalau Velfire, kan? Lagi mahal kereta tu lagi padu harga. Tapi korang kena ingat, bila korang pakai lambang-lambang macam Toyota, lambang-lambang macam Honda, maknanya korang janganlah orang kata, aku pakai kereta mahal ni, aku kena pakai barang murah ni. Jangan macam tu, korang kena steady sikit. Bila korang dah pakai kereta gitu, korang kena, dah korang nak dia tu orang kata elok, cantik. So kualiti barang tu korang kena serapkan untuk korang pakai kereta tu. Layak korang pakai lambang Ash ke, lambang T ke, ataupun Audi ke, kan? Pakai Audi, barang cak ayam, paling murah cari. Pergi kutip sendiri. Jangan buat malu macam tu. Maknanya ambil kualiti yang okey sikit. Mahal berpatutan, settle masalah, cukup tutup buku. Dah padam untuk 8 tahun akan datang. Nak risau apa? Itu sahaja. Okey. Selain daripada tu, untuk yang berkaitan dengan stand rack cukup memadai setakat ni. Okey? Tapi kalau orang jenis main steering macam ni pun jadi isu juga sebenarnya, tapi tak ada. Tak ada orang main. Paling kuat pun anak dia je duduk dalam kereta main. Dia senang. Dia orang kata mekanikal, dia tak ada minyak ke apa. Dia pressure, tekanan tak ada kat dia. Yang ada dekat motor je. Okey? Kalau korang perasan, kalau Honda, dia macam model Honda macam Honda City kot, Honda City Jazz ke, dia orang punya motor dia dekat stand rack. Kalau korang tengok model tu dia agak besar sikit. Batang dia ni agak besar sikit dan susah rosak. Dia bukan susah rosak macam ni, dia susah berbunyi. Kalau korang perasan,
Dia susah berbunyi, dia boleh rosak. Sebab apa? Sebab dia letak kat bawah. Motor tu dia letak kat bawah, dia akan duduk kat sini. Motor tu. Alah, kalau kau nak tengok kereta-kereta macam L2, L5, Mira tu kan. Dia orang pakai motor dekat steering rack. So motor tu dia ada dekat batang steering rack. So batang steering rack ni automatik akan besar. So dia tak kecil. Susah dia berbunyi. Tapi kelemahan dia bila kena air, kena haba-haba panas. So motor yang karbon-karbon dalam tu dia mudah kong. Itu kelemahan dia. Dia kebaikan dia steering rack dia susah rosak. Tapi dia keburukan dia tu dia kat luar kan. Tak orang kata tak kat luar, dia kat luar. So, jadi macam dia panas hujan kena air terkecil dah 5-6 tahun duduk kat luar letih jadi. Untuk kereta-kereta moden semua duduk bawah steering. So dia tak ada kena panas sangat. Memang tak kena, dia pun tempat suhu-suhu yang tak panas. So susah motor tu rosak. Sebab sifat motor ni tempat yang orang kata tak boleh terlampau panas. Bila terlampau panas dia cepat condemn. Sebab dia ada bahan-bahan dalam tu macam karbon, macam tu komponen-komponen yang orang kata tak boleh panas. Kalau korang perasan, lagi senang starter je. Bila waktu pagi korang start senang je. Tapi kalau korang dah running 1 jam, 2 jam, berhenti kat mall, matikan enjin, lepas tu korang datang, korang nak start balik, tak boleh. Itulah sifat, itulah yang sikit cerita ni. Tiba-tiba tak boleh, kena tunggu 5 minit dulu, dah sejuk sikit, baru start ni. Betul. Itu sifat motor. Memang macam tu dah. Okey, next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk selawat tadi. Subscribe Siki punya channel Ilmu yang Serba Kekurangan. Kalau anda ada kelemahan bersikit, Siki minta maaf. Itu adalah kelemahan Siki sendiri. Yang baik, yang okey apa yang Siki cerita ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu Taala. Yang lemah daripada Siki. Siki minta maaf untuk kali kedua. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum.